Baik, kita kembali lagi meneruskan sampai pagi yang kita siarkan secara langsung. Kita bersama dalam segmen motivasi pelajar. Give me five. Come on, Give me five. Give me five. Itu kita akan bersama dengan tetamu kita. Memang tidak asing lagi di Rampai Pagi. Kita akan bersama dengan Yang Mulia Puan Ernawati binti Haji Mahir, konselor dan motivator. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Fifah. Ya, kan? Fifah. Tadi kan menyebut apa tadi? Fifi. Bukan. Manja sikit manja. Nama baru. Nama baru. Bertukar tadi sekarang? Bertukar. You apa baik tu? Jangan. Nama ditukar. Banyak sudah. Banyak sudah. Oh my gosh. Kan? Bah. Sekarang keliru orang. Macam mana tu? Give me five? Okay. Dum. Ya macam-macam tu kan? Jadi kenapa give me five ni? Apa sebenarnya? Sebenarnya lah tadi macam mana? Tadi macam banyak tu give me five tu macam mana? Macam ni ada 5 tips. Ada lagi satu paling kasar pulang. Paling kasar. Mungkin lambai. Dengan bibirnya. Macam Ya, macam Hai, banyak bahas. Tapi apa sebenarnya? Banyak okey. Hai, terima kasih kepada keduanya yang sangat-sangat ayu untuk pagi ini. Alhamdulillah. So sebenarnya banyak pengertiannya lah kalau give me five itu. But Ketani hari ini akan membincangkan mengenai dengan kejayaan. Okey, dan apa yang ada tu yang surround kejayaan itu. Okey, tadi macam-macam pulang Tapi memang betul apa yang kata Fifah tadi, takut salah. Apa yang kata Fifah tadi katanya dan Jo Atul selalunya cakap kanak kan, give me five dia cakapkan. So maknanya kita ni masa tu trying to celebrate tadi punya kejayaan. Cakapkan kadang-kadang ada lagi 10 lagi tu. Cakapkan ia mau 10 lagi. So artinya benar-benar dia sudah berjaya untuk dirinya sendiri. Okay, so since ni segmen motivasi pelajar, sekarang saya yang confused. Tapi kita ni asaskan kita ni punya perbincangan mengenai dengan kejayaan untuk seorang pelajar. Okay, kalau sebagai seorang pelajar ni, saya rasa sebelum ni pun ada saya kira explain dah mengenai dengan tanggungjawab seorang pelajar itu, dan juga sebenarnya diorang itu diberikan semua fasiliti kita ni mengenai dengan pelajaran ni, pelajar-pelajar kita ni di negara Brunei Darussalam lah, banyak fasiliti yang telah pun disediakan. Macam kita ni pun sepatutnya berbangga kerana di negara kita ni education pendidikan ni diberikan secara percuma. Okay, so banyak sebenarnya yang telah pun diberi oleh kerajaan kita ni untuk sebenarnya kita ni punya anak-anak ni dan kita ni sendirilah walaupun kita ni sudah berusia, ada tempatnya untuk kita ni mengaut pendidikan itu. Okay, so ada sudah platform itu di mana kita ni boleh mencapai kejayaan. Tapi bilakah masanya kita ni kan give me five itu, bila kita ni kan mencapai kejayaan itu. Dan juga kejayaan ini sebenarnya antara seorang dan seorang yang lain ia berbeza. Okey, tapi sebagai pelajar kita ni tahu bis orang itu akan sepatutnya mencapai kejayaan di setiap peringkat-peringkat ia punya journey-nya lah sebagai seorang pelajar. So senang sebagai seorang pelajar ni ia tanya kalau ada pelajar-pelajar yang menonton lagi bagus ni. Sebabnya sebenarnya you are lucky. Sudah sebenarnya banyak perkara-perkara ataupun keperluan telah pun diberikan, cuma saja mau diri sendiri itu menjadi apa dan sebagainya. Okey, ani kadang kita ni fine. Ada setengah pelajar itu katanya payahnya belajar ni. So, is it true? Kan adakah ia benar payah itu ataupun sebenarnya ia ada menghadapi cabaran-cabaran melalui ia punya perjalanan untuk menjadi seorang yang berjaya itu. Okay, so give me five ni sebenarnya topik yang akan kemudian, ini disclaimer akan dikongsikan lagi oleh Cikgu Ali Yusri. Ia dengan versionnya lah, saya dengan versi saya. Okay, so dia ada versinya lah. Saya tahu pulang. Tapi nama kopi. Tapi versi saya is ketani mencapai kejayaan itu. Ketani ia is not a destination. Ia sebenarnya satu proses yang perlu ketani lalui. Ia adalah satu journey, perjalanan yang panjang menuju kepada kejayaan.
Okey, tapi sekarang senang sedikit dapat Ketani Sukat. Dari umurnya 6 tahun ia belajar rapat dan peringkat primary, peringkat secondary, kemudiannya banyak lagi dan di negara kita ni banyak sudah disediakan kalau dulu perjalanan tu okey, ya pas BJCE belum BJCE. PMB tu, sama tu PMB. Dan sekarang ni lagi ada tu, okey. PSR So dulu. skip, ada PSR. Tapi PSR dulu bukan PSR, PCE. Okay, PCE dulu, ni kisah dulu tiap. PCE, BJCE, dan kemudiannya ya O-level, A-level dan kemudiannya university. Tapi sekarang ni banyak platform and then kadang-kadang kita ni pulang yang payah-payahan kan memilih untuk anak-anak kita ni. Alright, so itu perlu pelajar-pelajar mengetahui bahawa sebenarnya banyak lagi ruang and then peluang you want to go ke mana mengikut kepada minat diri sendiri tu. Okey, dan dalam kita ni kan mencapai sesuatu kejayaan itu sebagai seorang pelajar, satu tadi tanggungjawab you mesti ada di sini, mesti ada di sini. Sebabnya jangan marah-marah lah macam pagi-pagi mama sekarang paling riuh di rumah tu. Kan kalau babahnya chill. Okey, pi mama yang ada istilah jadi singa kunya, ada jadi dragon kunya, macam-macam lah keluar segala habitat itu. Karena Kalau terbalik? Kalau terbalik kalau terbalik mau dikaji tu keluarga tu. Kalau terbalik siapa ni jadian lelakinya? Bagus tu sebenarnya. Tapi Atul dan Fifa dan juga para penonton kita ni kalau sekiranya seorang punya function macam mana seorang tu cool sikit. So dia dapat dua-dua kan, kalau sekiranya dua-dua singa mungkin kesian anak-anak kesian anak-anak dan terganggulah ia punya kesihatan mental. Sebabnya kita ni sebagai indong, kita ni mau anak kita ni hadir ke sekolah tu ataupun ke mana institusi pembelajaran pengajian, diorang tu happy. And then dapat memberikan tumpuan, dapat memberikan fokusnya kita ni. Kalau sekiranya diorang duduk di sana tu, diorang physically there, tapi diorang memikirkan masalahnya mengapa tak babah ni macam mama. Sama saja diorang ni je. Selalunya mama saja yang macam singa ni. Ani dah babah sama mama lagi macam singanya. Macam mana tu hanya kadang macam aku balik ni. You know, those are the kind of things yang boleh mengganggu sebenarnya. Betul. Anak-anak kita ni memberikan tumpuan. Right, so physically ada di sana pulang tapi ia punya pemikiran menerawang. Kita ni nama macam tu. Melayang. Ya, melayang ke sana kemari ataupun kadang-kadang sampai ke satu tahap anak-anak kita ni tu kalau ia berhadapan dengan pelbagai masalah ataupun cabaran-cabaran di rumah tu, ia akan menangis di kelas. Kan orang lain lagi, kanak-kanak lain lagi melihat, which is atutah lagi jadi chaos dalam dirinya. Payah dia lagi kan mencapai kejayaan. Alright, so sebenarnya untuk pelajar-pelajar, satu is dalam kita ni untuk mencapai kejayaan itu, ia bukan satu perjalanan yang mudah. And then ia bukan satu perjalanan yang always ketania tu berhadapan dengan apa yang kita ni angan-angankan. Sama kena macam planning kita ni. Okay, so macam tadi plan A, ni habis sudah padang lah. Plan A akan ke perayaan. Sekali dah tu hujan. So what is your next plan? Pakai payung lah ataupun pakai ponco lah. You know, satu bah because you want to go there. Kan mau kan ke perayaan. Last day macam tu kan. Kan balik lagi segala yang buah-buah yang berduri dan berambut itu kan. Macam tu kan. So itu tu ada peluang ni nya. Pasal memang murah-murah macam tu lah. So ia ada tujuannya. Sama macam pelajar kita ni. Ia maukan kejayaan. Kalau ia ambil sekarang ni PSR. Dia lagi lama ni, macam berapa bulan saja lagi untuk diorang punya preparation. Tapi sebenarnya diorang masih ada lagi masa juga untuk memprepare diri sendiri. So untuk mencapai kejayaan itu sebenarnya bukan sesuatu yang mudah. Okey, perjalanan itu indah sanang lah maksudnya indah sentiasa sanang. Tapi bukannya seorang pelajar itu indah dapat melaksanakan tanggungjawabnya. Maknanya kalau sekiranya ia macam pertengahan atau ia ada challenge lah dari segi payahkunya. Kalau sekiranya maths aninya anitah yang paling ku kepayahan. Anita ni ambil peringkat PSR sahajalah. Mathsnya payahnya cuma tu. So kalau sekiranya ia kepayahan, selalunya cikgu-cikgu di sana tu, di sekolah berkenaan tu akan membantu. Mustahil guru-guru ketanian ni indahkan membantu. Sebabnya kan ia adalah satu amanah yang ditanai oleh seorang guru. Karena and then kita ni nampak anak-anak kita ni, pelajar-pelajar kita ni adalah our future leaders pak. Jadi memang ada karang tu extra class ataupun extra work macam tu. So, ya sepatutnya pelajar-pelajar ni
merasakan walaupun banyak yang boleh macam meruntuhkan ia punya kekuatan semangatnya tu, tapi benda tu memang harus turang hadapi juga. So sokongannya ni lah, sokongan yang sincere ni. So maknanya kita ni embrace setbacks. Maksudnya apapun yang Indah dapat kita ni laksanakan seperti mana yang kita ni rancangkan, itu adalah sesuatu yang perlu kita ni hadapi juga. So sebagai pelajar macam tu, di mana pun peringkat lah. Tadi tu contohnya PSR sahaja. You know, as pelajar ni sekarang meningkat. Ia punya yang diperlukan itu untuk mencapai kejayaan itu mungkin lebih banyak lagi dan tingkatannya adalah lebih berbeza mengikut kepada subjek yang dihadapi, yang diambil bisurang, dan cabaran yang dihadapi itu memang akan menjadi lebih lagi mencabar. Tapi ini semua adalah sesuatu yang akan dihadapi oleh setiap pelajar. And then banyak sokongan-sokongan yang ada di sana. Okey, itu yang pertama. Ini kita ni mau 5 kan ya? Tapi itu tu, dalam keadaan kita ni seorang pelajar itu, patut kita ni ingat apa harapan kedua ibu bapa kita ni. Okay. Harapan setinggi gunung. Biar dia setinggi gunung. Tapi jangan ya berderai menjadi debu. Sedih tu kan? Menangis kita ni. Sebagai indung bapa kita ni ada harapan untuk anak kita ni. Okey, dis harapan ni yang patut kita ni share je lah dengan anak kita ni. Ini is peluang untuk kita ni mengetahui di mana position anak kita ni itu. And sekolah-sekolah kita ni ada mengadakan PTM. Okay, PTM artinya Parents Teacher Meet. Jangan Indah datang. Selalunya yang kena target ani Indah datang parentnya. Ani di dalam live ni saya menyeru kepada indung bapa kalau cikgu-cikgu atunya anak kita ni aninya, bukan yang ucapkan kita dah pandai mengasuh anak kita, bukan. Maknanya anak kita ni ada potensi lagi untuk mencapai yang lebih bagus lagi daripada tu, tapi memohon kerjasama bis kita sebagai indung bapa untuk hadir kalau sekiranya ada PTM itu untuk berbincang. Okey? So kalau Indah datang, anak-anak bis kita pun dah datang, kita dah tahu di mana anak kita itu berada. Kalau sekiranya ia sebenarnya di bawah fail lah. Saya tidak suka sebenarnya kalau ia gagal di bawah ia punya markah itu di bawah sedikit, it doesn't matter. Kalau masih ada masa, sebenarnya masih ada masa untuk mengimprovekan kejayaan anak kita. So bis kita memberikan kerjasama kepada sekolah. Okay, kadang-kadang ada ni indung bapa hanya meeting punya macam tu indah papa bis kita meeting okey, tapi tentu kalau sekiranya kita ada meeting ada papa kan jadual bis kita mustahil kan sebenarnya untuk bis kita indah berlaku hadir. Sedangkan patut kita ni sebagai indung bapa tanamkan dalam pemikiran kita ni, okey, apalah pemikiran kita ni, anak-anak kita ni apabila kita ni berikan pendidikan bizurang ni kan mengubah diri bisturang menjadi lebih baik, kemudiannya insya-Allah akan mengubah macam mana keluarga kita ni. Kalau anak kita ni berjaya, kita ni akan senyum. Ini kan kadang-kadang itu tu, kalau anak gagal dimarahi anak itu, tapi kita ni apa sebenarnya yang telah pun kita ni bantu anak kita ni. Okey. So itu yang pertama, we embrace apapun setbacknya lah. Kalau sekiranya ada perkara-perkara yang negatif, kegagalan dan sebagainya, kita ni hadapi benda itu. Jangan kita ni sentiasa aku gagal, aku tidak pandai. Cuma tu sebagai seorang pelajar, dia dapat buat apa ni? Gagal. Cuma tu kan. So, atu tah di dalam pemikirannya. Okey, atu kalau boleh kita ni elaklah. Okey, tapi sebenarnya kita ni embrace lah, kita ni hadapi dan kita ni rasakan. Yang kedua adalah kita ni belajar daripada kegagalan. Kan? Ini pengalaman saya sendiri. Masa Damit tu Masa sudah ni. Masa dulu sebagai seorang pelajar, saya nak mau gagal. Saya nak mau gagal. Kalau boleh nak mau gagal. Maukan berjaya. Tapi ada pada satu masa saya berhadapan dengan kegagalan. Maknanya bukan gagal secara gagal berhabis, tapi Indah mencukupi O-level saya untuk mengambil subjek di peringkat A-level. Jadi terpaksa saya mengulang lagi kan yang subjek
O level lah tu. Nda puas hati. Dulu 6 saja O level beloreh. Mau 8. Jadi paksa mengulang 2 tu. Itu tu berhadapan dengan kegagalan semacam itu memberi gramati. Okay. And then macam dia tu pandai ni. Kadang-kadang seorang pelajar akan merasakan sedemikian. Tapi sebenarnya daripada kegagalan itu kita ni mempelajari apa erti kejayaan. So kita ni bangkit semula, kita ni mau lagi bersemangat lagi untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran kegagalan tadi itu, rasakan kegagalan itu, tapi kita ni capai lagi kejayaan. Atau baru 2 tu? Baru dua. Tadi rehat dulu lah. Boleh. Sekejap Kena sambung Coffee selepas please. ini. Selepas ini. Pak, kita kembali lagi. Anugerah daripada kegagalan. Nah, keluar lagu. Anugerah daripada kegagalan biasanya akan membawakan kita ni ke arah kejayaan. Tapi asalkan kita ni berusaha. Kalau tadi baru 2 ni ya. Ya, baru 2. Kan menyambung lagi. Dia kan 5, high five. Jadi 1, 2, 3 lagi. Kalau dia bukan kan? Tu Tia. Hai tu Tia. Hai tu. Hai tu. Macam mana ni? Siapa yang akan menyanyi ni? Dah hafal. Lagu tu dah hafal. Tapi dia pandai itu lagu tu. Cara mencek. Tapi memang betul sebenarnya kalau sekiranya kita ni berjaya, kita ni merasakan kejayaan. Tapi once kita ni berhadapan dengan kegagalan, and then kita ni effort kita ni tu, kita ni punya usaha tu, kita ni tingkatkan lagi, kemudian kita ni mencapai kejayaan, Masya Allah. Rasanya tu kerana ia indah terbanding dengan awal-awal sekali kita ni mencapai kejayaan. Okay, so don't worry pelajar-pelajar. If for example, ada yang bis kita gugur sedikit, contoh, maths tadi maths ni challenging sebenarnya. In any level, it's very challenging. Kalau sekiranya awal-awal tu bis kita dapat grade-nya B, dan turun ke D. Don't worry. Sebabnya memang ada di sana tu barangkali cara bis kita menjawab kah? Okay, so ada confusion kah? You know, it's not easy. So, balik semula. Okay, bangkit semula and then don't give up lah itu basicnya. Capai lagi apa yang bis kita inginkan capai okay, sebagai pelajar. So berani untuk gagal. Tapi jangan gagalkan diri. I didn't say that. So berani saja apabila menghadapi kegagalan, berani untuk bangkit semula. Okay, itu kedua. Jangan komplain sudah ni. Okay, Yang ketiga adalah kita ni celebrate kita ni punya small victories. Maksudnya apapun kejayaan-kejayaan kecil kita ni raikan. Okay, don't say to yourself sebagai seorang pelajar sikit saja improvementku cikgunya 1 point, that's fine. You know, so achievement and it doesn't have to be very big lah. Dia sepatutnya yang mendadak tinggi tapi setengah pelajar boleh sedemikian, you know. So kuatkan hati, dan apabila you sudah nampakkan improvement dalam diri you sebagai seorang pelajar, dan itu you raikan. Sebabnya itu adalah kejayaan yang patut you raikan juga. Sebabnya usaha you selama itu untuk mencapai kejayaan yang sedikit, that doesn't matter. Ia adalah satu kejayaan still. Okay, so tapi diserukan kepada guru-guru dan juga indung bapa untuk memberi sokongan lagi lah untuk anak-anak kita ni. Jangan tanya satu jangan kita ni macam tu. Ia adalah sesuatu perkara yang sebenarnya tinggilah bagi pencapaian seorang pelajar. 3 tak? 3. Yang keempat, Isanwa sebagai seorang pelajar sebenarnya macam ketani pun juga. Ketani mesti ada kepercayaan diri. We have to believe in ourselves. Okay. Kadang-kadang ketani macam entahlah, kadang-kadang ketani ada self doubt. Kita ni ada keraguan dalam diri kita ni, meragui. Bolehkan ku ni macam tu? Don't worry, okay? Don't worry, be happy. Is it? Okay, fine. Okay? Don't worry. Sebagai manusia, itu adalah sesuatu yang natural, yang normal apabila kita ni merasakan ada keraguan dalam diri kita ni. Tapi itulah, jangan kita ni layan
layan berhabis lah, sama je dengan kesedihan. Okey, kadang-kadang benar jua cakapnya ni, kadang-kadang ada tu kan kawan-kawan kamu ucap kamu kan sebagai pelajar, tapi itu tu don't really listen lah kalau benda yang sebenarnya indah bagus dan juga negatif, ia adalah sesuatu yang indah bagus untuk diri seorang pelajar. Okey, so tumpukan kepada mengapa tadi ada keraguan dalam diri, memang ada sebabnya. Okay, kadang-kadang itu adalah disebabkan keadaan masa itu kah, ada cakap-cakap kawan kamu kah, ataupun apakah tu yang sebenarnya emosi sahaja. Okay, ia lain daripada pembelajaran. Jangan digabung. It's not the same. Okay, so beritahu diri sendiri sebagai seorang pelajar, of course, okay, I will make mistakes, tapi memang ada ruang untuk aku membuat improvement. There is always ruang untuk improvement. So, kalau sekiranya ada keraguan itu, it's okay. Just bangkit lagi sekali. Okay, kalau perlu kepada berjumpa dengan kaunselor dan sebagainya, silakan. Itu adalah sesuatu langkah yang bagus sebagai seorang pelajar. Jangan ada tersemak dalam pemikiran itu, aku bermasalah ni. Apabila aku berjumpa dengan kaunselor, kadang orang lain padahal benda itu is just in your mind. So berjumpa dengan kaunselor or sesiapa pun minta tunjuk ajar, nasihat dan sebagainya, it's not wrong. It's always right. Okay, sebabnya kita ni menjaga kita ni punya kesihatan mental dan jangan disimpan. Itu adalah perkara yang boleh membuatkan seorang itu ada anxiety, depression, all of those. Empat. Okey, tiga. Jadi kelima. Yang kelima. Yang kelima. Oh, cukup masa. Yang kelima tadi kita ni percaya diri walaupun memang ada dalam masa-masa tertentu kita ni merasakan keraguan. Yang kelima adalah untuk kita ni mengambil inspirasi daripada orang yang telah pun mencapai kejayaan. So we learn daripada orang-orang terdahulu daripada kita ni. Macam kita ni yang muda-muda ni. Kita ni belajar daripada warga emas kita ni, indung bapa kita ni mengenai dengan macam mana kita ni berhadapan dengan kehidupan kita ni. Okay, so sebagai pelajar, you melihat kepada your seniors probably yang sentiasa ada tu, okay, yang pencapaiannya very top in your school, lepas tu kena bagi anugerah. Sometimes sekolah akan mengadakan satu sesi motivasi kongsi sama, sharing session, dan di sana tak ada seniors bis kita akan bercerita macam mana dan bagaimana ia sebenarnya berhadapan dengan cabaran-cabaran yang bis kita as juniors berhadapan. Okey, contoh saja satu pelajar contoh, ia ada dapat scholarship belayar ke luar negeri, so ia mencapai kejayaan, mungkin sekolah akan menjemput untuk memberikan sedikit sharing session. So belajar daripada orang-orang yang terdahulu daripada bis kita. Okey, jangan ucap indung bapa, elah kita ngajar tinggi. Jangan kata. Indung bapa kita ni lain dari segi experience-nya. Okey, so remember, it's dari segi ia punya knowledge and then experience, okay? And then from there you can actually belajar mengenai dengan life skill. Sebabnya bukan saja kehidupan ini mengenai dengan pembelajaran 100%, tapi ia adalah sesuatu yang lifelong skill kita ni. Okay, so sebagai pelajar remember that 5. Ingat? Tak ada ulangan. And then there's another 5. Okay, macam mana kita ni kan mencapai ni? Okay, boleh dalam masa 2 minit. Boleh dalam masa 2 minit, I promise. So satu is kita ni setkan apa yang ingin kita ni capai. Mesti kita ni clear untuk apa yang kita ni capai. Set the clear goal, apa yang kamu inginkan. Okay, may it be short term, long term dan sebagainya. Yang kedua, jangan tahan-tahan, buatlah tindakan. If you ada cabaran, then you buat tindakan sekarang. Jumpa siapa-siapa. Yang ketiga, stay resilient. Kita ni berhadapan dengan pelbagai cabaran hidup. Kalau kita ni kan berjaya, kita ni seharusnya sentiasa mahu untuk kehadapan. Okay? Resilient. Kuatkan hati, semangat dan minda untuk mencapai kejayaan. Yang keempat adalah kita ni sentiasa belajar dan sentiasa adapt to situation tadi. Pembelajaran. Kehidupan setiap saat adalah pembelajaran. So sentiasa belajar. Clear your mind. And then yang kelima, surround yourself with orang-orang yang ada positivity. Negativity kalau ada, you detect as pelajar, set it aside.
strike through kah, apakah whatever you do, jangan masukkan negativity kemari. Positivity itu yang diambil. Kemudiannya yang merangkum, kita ni jadilah seorang yang soleh dan solehah. Respect your parents, okay? Buat amal ibadah. Benda itu adalah penting untuk yang beragama Islam. Untuk agama lain pun juga penting sama. Dan I wish you all the best untuk semua belajar. Give me 5. Syabas Tania. Ya, Alhamdulillah. Itulah ya yang dikongsikan daripada Puan Ernawati mengenai apa makna ya give me 5. Diteruskan lagi dengan ada 5 tips ya. 5 tips untuk bagi mencapai give me 5 tadi yang dikongsikan ya dengan Puan Erna. Apapun kita ucapkan ribuan terima kasih ya. Sama-sama. Kepada Yang Mulia Puan Ernawati binti Haji Mahir kerana mengongsikan tadi menarik sekali ya mengenai di sebalik give me 5 tersebut ya. Alhamdulillah. Semoga kita ni berjumpa lagi nanti. Insya-Allah, ya. insya-Allah, insya-Allah. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.